إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وآله وأصحابه الكرام، ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ووالديهم وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وإلى روح صاحب هذا الكتاب شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد محيي النفوس صلاة تسعدنا بها في جميع الدروس، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من المخلصين. اللهم افتح قلوبنا في طلب العلم وارزقنا الإخلاص فيه والعمل به والنشر به حتى يأتينا اليقين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وآتنا بفضلك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين، وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صلى الله وسلم عليه وعلى آله والحمد لله رب العالمين. أما بعد، فقال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى: نفعنا الله به وبعلومه وبركاته وعلوم مشايخنا وبركاتهم في الدارين آمين. Kata al-Imam al-Faqih al-Allamah al-Habib Abdullah bin Abdul Rahman Bafadl al-Hadrami rahimahullahu ta'ala, katanya, asyartul ashiru tarkul kalami fatabtulu binutqin biharfaini aw harfin mufhimin aw mamdudin walau bitanahnuhin wa ikrahin wa dahikin wa bukain wa aninin wa nafkhin minal fami awil anfi wa yu'dharu fi yasiril kalami in sabaqa lisanuhu aw nasiya aw jahilat tahrima wa huwa qaribun ahdi wa huwa qaribu ahdin bil islami aw nasha'a bi badiyatin ba'idatin 'anil ulama aw hasala bi ghalabati dahikin aw ghairihi wa la yu'dharu fil kathiri bi hadhihi al a'dhari wa yu'dharu fit tanahnuhi li ta'adhdhuril qira'ati al wajibah. فلو نطق بنظم القرآن بقصد التفهيم أو أطلق بطلت صلاته، ولا تبطل بالذكر والدعاء بلا خطاب ولا بالتلفظ بقربة كالعتق والنذر ولا بالسكوت الطويل بلا عذر. ويسن لمن نابه شيء في صلاته أن يسبح الله تعالى إن كان رجلا وتصفق المرأة بضرب كف على ظهر أخرى. قال رحمه الله تعالى: الشرط العاشر, syarat yang ke-10 daripada beberapa syarat sah, iaitu 15 syarat sah sembahyang. Tarkul kalami, meninggalkan bercakap. Ini masuk dalam perbincangan tentang tark, benda yang tak boleh buat. Dia juzuk yang kedua daripada makna syarat lah. Kalau dibincangkan dalam kitab-kitab yang lain, khususnya kitab usul fiqh, syarat dia ada dua makna lah. Satu syarat dengan makna amrun wujudi, benda hak kita kena buat. Yang keduanya amrun adami, iaitu benda hak tak boleh buat. Ini juzuk yang kedua lah, benda hak tak boleh buat. Kalau ikut benda hak tak boleh buat ni, sebagian ulama mengasingkannya, meletakkan dalam perkara yang membatalkan solat, membatalkan sesuatu.
Tapi sebagian ulama menggabungkan sekali dengan makna syarat, dimaksud syartun adami, dipanggil syarat yang bangsa ketiadaan. Benda hak tak boleh buat. Sebelum-sebelum ni benda hak kena buat. Ni benda hak tak boleh buat. Jadi perbahasan dia kalau dalam kitab-kitab fiqh yang lain, wa imma kita tengok dalam bab syarat sah, wa imma kita tengok dalam mubtilat, perkara yang membatalkan. Jadi duduk di situlah antara salah satu daripada dua bab tu. Mungkin tak ada dalam bab syarat, mungkin ada dalam bab mubtilat. Mungkin tak ada dalam bab perkara yang membatalkan, dia ada dalam bab syarat sah. Jadi kita boleh carilah kalau benda apa yang kita nak cari dalam satu-satu masalah tu. Wa imma dia berada dalam syarat sah, contohnya macam kat sini, wa imma dia berada dalam satu bab asing disebut sebagai perkara yang membatalkan. Syarat yang ke-10, tarkul kalami, meninggalkan berkata-kata, meninggalkan bercakap. Meninggalkan bercakap. Bercakap kat sini berdasarkan kepada huraian dia yang disebutkan ataupun yang kita baca tadi ni. Bercakap sini bercakap dengan selain Quran lah. Tarkul kalam ay tarkul kalam ghairul Quran, ghairil Quran, selain daripada Quran. Selain daripada Quran dan zikir dan doa. Tu secara umum sekali belakang ni akan bahas. Meninggalkan bercakap, meninggalkan berkata-kata selain daripada Quran, saya akan bahas lah. Dengan syarat mestilah mengikut susunan asal Quran, ataupun selain daripada zikir dan selain daripada doa. Baik, itu makna meninggalkan bercakap, meninggalkan berkata-kata selain daripada yang dibenarkan lah. Gitu. Maka berkata-kata ataupun bercakap ni dia kembali kepada makna lughah, dia kembali kepada makna bahasa lah. Perbincangan asalnya kembali pada makna bahasa, iaitu sekurang-kurang daripada sekurang-kurang perkara yang termasuk dalam makna bercakap. Kena faham itulah yang dikatakan bercakap, iaitu apa saja yang termasuk dengan makna bercakap. Maka di sisi lughah bercakap itu ialah sekurang-kurangnya dengan bertutur dua huruf. Bertutur dengan dua huruf. Maka dia akan bahas lagi daripada sudut itulah. Ataupun sesuatu yang memberi kefahaman walaupun dengan satu huruf. Sekurang-kurang yang dikatakan bercakap kalam pada lughah itu ialah dengan susunan dua huruf yang membentuk satu perkataan. Dua huruf sekurang-kurangnya yang memberi faham, ataupun satu huruf yang memberi faham. Satu huruf yang memberi faham. Kalau dua huruf tersebut tak memberi faham pun dah dikira bercakap dah. Di sisi asal pada bahasa lah, asal pada lughah. Makna asal kalam dalam bahasa ialah kalimah yang dibentuk daripada dua huruf, walaupun dia tidak memberi kefahaman, walaupun tak ada makna apa, ataupun satu huruf yang memberi faham. Maka meninggalkan berkata-kata itu meninggalkan berkata-kata dengan makna lughah tersebut. Maka dengan sebab tu fata betulu binutqin biharfain, maka batallah salat binutqin biharfain, dengan bertutur dua huruf. Sebab bertutur dua huruf itulah bertutur sekurang-kurang bertutur ataupun sekurang-kurang bercakap dalam bahasa Arab. Au harfin mufhimin, ataupun satu huruf yang memberi faham. Gitu. Au mamdudin, ataupun satu huruf yang dipanjangkan, yang dimatkan. Satu huruf tapi dia dua harakat ke atas, maka dikira sebagai dua huruf juga. Itu. Ini ambil daripada asal kefahaman atas kalam lughatan lah. Sebab tu kita kena faham kalam sini kalam lughatan, kalam daripada sudut bahasa. Gitu. Fata betulu binutqin biharfaini, maka batallah solat. Batal solat ini dengan 4 qaid. Yang dikatakan batal solat dengan 4 qaid. 4 qaid ni sekali dia akan sebut secara huraian. Dia tak sebut, dia tak berikan kita 4 qaid ni, tapi dia akan hurai saja dalam huraian ni, huraian ke atas 4 qaid ni lah. Yang pertamanya dengan sengaja.
Qaid yang pertama, batal dengan sebab bertutur ni, batal dengan sebab bercakap dalam solat ni dengan sengaja, satu. Yang keduanya, mengetahui keharamannya, al-ilmu bit-tahrimi, dua. Yang ketiganya, bercakap itu dalam solat, annahu fis salati, tiga. Dan yang keempatnya, kaunuhu min jinsil kalam al-adamiyyin, percakapan tersebut daripada bentuk percakapan manusia. Percakapan tersebut daripada bentuk ataupun jenis percakapan manusia. Kalau bukan percakapan manusia, tak. Contoh macam dia buat bunyi burung ke, dia buat bunyi himar ke dan sebagainya, maka tak. Dengan syarat dia bukan dua huruf lah, bunyi yang tidak boleh dibentuk dengan huruf, bunyi yang tidak boleh dibentuk dengan huruf, maka tak membatalkan. Maka ni 4 qaid batal solat dengan sebab bercakap. Yang pertama, sengaja, amdan. Yang keduanya, al-ilmu bit-tahrim, mengetahui keharamannya. Yang ketiganya, annahu fis salah, bahawasanya bercakap itu dalam sembahyang. Dan yang keempatnya, kaunul kalam min jinsil adamiyyin, min jinsi kalamil adamiyyin, kalam tersebut daripada jenis percakapan manusia. Ni 4 qaid dia. 4 qaid, sabit 4 qaid ni, maka tabtulu binutqin biharfaini, maka batallah solat dengan sebab bertutur dengan 2 huruf. Bertutur dengan 2 huruf ni walaupun dia tidak faham, walaupun tidak memberi sebarang kefahaman. Kalimah tersebut kita panggil dalam bahasa Arab ni sebut kalimah muhmal. Kalimah ada 2 lah, satu kalimah yang musta'mal, yang digunakan lahu makna, dan ada kalimah yang muhmal, laisa lahu makna, tidak ada baginya sebarang makna, tapi dia dua huruf yang membentuk satu perkataan. 2 huruf yang membentuk satu perkataan. Batal dengan 4 qaid tadi lah. Sengaja, mengetahui keharaman bertutur tersebut, mengetahui keharaman tak boleh bercakap dalam sembahyang ni, dan dia bercakap tersebut dalam sembahyang, dan jenis kalimah yang keluar daripada mulut dia itu ialah kalimah yang merupakan jenis percakapan manusia, batal. Au harfin mufhimin, atau satu huruf yang memberi faham, satu huruf yang ada makna, satu huruf yang memberi faham. Memberi faham ni melihat kepada faham, memberi faham pada dirinya, dia tahu makna huruf tersebut walaupun orang lain tak faham, walaupun orang yang dikhitabkan ataupun orang yang mendengar tu tak faham. Dia bukan syarat orang lain tu faham dengan satu huruf tu, tak, dia mesti dia yang faham. Jadi kalau kita orang yang Melayu ni, orang yang tak ada basic dalam bahasa Arab, contohnya bila sebut satu fatah perkataan dan kita tak faham pun makna dia, tak batal lah, walaupun orang Arab yang dengar kalimah tersebut batal, sebab dia tahu itu maksudnya berjagalah daripada wi'ayah ataupun peliharalah. Arab yang mendengar tu, kebetulan ada orang Arab yang dengar perkataan tu, dia tahulah kalimah itu makna apa. Tapi orang yang bertutur tu bukan orang yang bertutur dengan bahasa Arab, disebut maka tak membatalkan di sisi dia, sebab syarat satu huruf yang memberi faham ai fi nafsih, pada dirinya, memberi faham pada dirinya. Au mamdudin, ataupun satu huruf yang dipanjangkan, harfin mamdudin, satu huruf yang dipanjangkan harakatnya, yang dipanjangkan nadanya. Huruf harfun mamdudin ni sekalipun tidak memberi faham, sebab dia kembali kepada makna 2 huruf, dikembali pada makna 2 huruf. Disebut ba, panjanglah, mamdud, ataupun bu, panjanglah, mamdud, walaupun tak memberi fahaman, walaupun tak pernah ada kalimah tu dalam bahasa, pun membatalkan, sebab dia kembali kepada, walaupun dia satu huruf yang panjang, dia kembali kepada makna 2 huruf, maka dia tak mensyaratkan faham untuk membatalkan solat. Jadi batal tu sama ada bertutur dengan 2 huruf memberi faham ataupun tidak, ataupun satu huruf yang memberi faham pada dirinya, ataupun satu huruf yang dipanjangkan bunyinya, walau bitanahnuhin, batal tersebut walau dengan tanahnuh, walaupun dengan berdehem, walaupun dengan berdehem. Sekali dia akan bahas lah
Berdehem yang macam mana yang membatalkan, berdehem yang macam mana yang dibenarkan dan sebagainya. Wa ikrahin, atas pada bitanahnuhin, walau bi ikrahin, walaupun dipaksa untuk bercakap, walaupun dipaksa untuk bercakap. Wa dhahikin, dan dengan ketawa gelak. Wa bukain, dan menangis, walaupun menangis kerana takut akhirat dan sebagainya. Wa aninin, dan mengerang, bunyi yang kita keluarkan ketika kita tahan sakit. Orang tua kita sebut beradui lah, bunyi waktu kita tahan sakit dan sebagainya tu, bunyi mengeluh sakit, bunyi mengerang sakit, dia panggil anin. Wa nafkhin minal fami, dan hembusan daripada mulut, awil anfi, tiupan lah, tiupan hembusan daripada mulut ataupun daripada hidung. Apa nama, kita keluarkan angin, kita hembus daripada mulut, keluar bunyi macam bersiul contohnya. Ataupun kita berdengus dengan hidung, kita berdengus dengan hidung, keluarkan angin ke hidung. Kalau dua huruf batal, sama ada memberi faham ataupun tidak. Kalau satu huruf sekiranya memberi faham, batal. Ataupun dia satu huruf yang dipanjangkan walaupun tidak memberi faham, batal. Gitu. Baik, ni dia punya makna asas dia atas syarat yang ke-10 ni. Kemudian baru dimasukkan huraian dia. Wa yu'dharu fi yasiril karami, dan dimaafkan, diuzurkan, maksudnya tidak membatalkan solat, tidak memberi mudarat pada solat. Fi yasiril kalami, pada sedikit percakapan, maksudnya fi al-kalami al-yasiri, idafat sifat kepada mausuf. Dimaafkan kalam yang sedikit. Sedikit kat sini, sedikit pada uruf lah, pada uruf. Sedikit kat sini, sedikit pada uruf, iaitu 6 kalimat. 6 kalimat ni bukan 6 perkataan. 6 kalimat ni 6 jumlah. Macam yang kita sebut sepatah dua kata tu lah. Sepatah dua kata, bukan sepatah kataan, dua patah kataan lah. Diminta kepada orang sekalian memberikan sepatah dua kata. Sepatah dua kata tu apa? Sepatah dua kata tu ayat yang ringkas lah, ucapan yang pendek. Maka sini kalam yasir sini kena kepada 6 kalimat. Sittu kalimatin, 6 kalimah, dengan maksud 6 jumlah, 6 ayat. Diambil daripada peristiwa yang berlaku dalam dalam masjid Nabi, yang kita sebut dalam pengajian hadis disebut sebagai hadis Dzil Yadain. Nabi sembahyang Zuhur ataupun Asar 2 rakaat, kemudian Nabi bagi salam. Habis itu keluar daripada masjid, Dzil Yadain tanya. Sahabat yang nama Dzil Yadain digelar dengan Dzil Yadain sebab tangan dia panjang lah, lengan dia panjang daripada orang lain. Maka dia tanya, adakah apa nama sembahyang itu, sembahyang ni diqasarkan sebab buat 2 rakaat, ataupun apa nama tuan lupa ya Rasulullah? Nabi kata hak tu pun tak, hak ni pun tak. Kemudian apa nama dia kata berlaku salah satu daripada 2 keadaan tu lah, sama ada tuan qasarkan salat ataupun tuan lupa sebab buat 2 rakaat daripada 4 rakaat. Lepas tu Nabi tanya sahabat lah, Nabi tanya sahabat, betul ke apa yang dikatakan oleh Dzil Yadain? Sahabat kata na'am. Kemudian masuk balik dalam masjid dan sempurnakan sembahyang lagi 2 rakaat. Hadis tu cerita dia, perbahasan dia panjang lah, tapi daripada situ ulama kira jumlah apa nama kalimat, bukan perkataan tak, ayat yang digunakan dalam perbualan tersebut, maka dia tak lebih daripada 6 patah, dia tak lebih daripada 6 ayat, 6 kalimat urfan, 6 sepatah 2 kata urfan pada uruf. Hadis tu banyak. Apa nama, boleh tengok dalam syarah Sahih Bukhari dan boleh tengok dalam syarah Sahih Muslim, ada membincangkan tentang hadis tersebut. Maka dimaafkan sedikit berkata-kata tersebut. Maaf tu in sabaqa lisanuhu, sekiranya terlajak lidahnya, sekiranya terlajak lidahnya, tercakap maksudnya itu, au nasiya, atau lupa, terlajak lidah tu kembali kepada qaid yang pertama kita sebut tadi lah, sengaja. Batal tu dengan sengaja. Maka kalau dia tak sengaja, maka tak batal lah, sebab tak cukup 4 qaid tu.
atau lupa. Ni kembali pada syarat yang kita sebut juga, maksudnya keadaan dia tu berada dalam solat, dia lupa kata dia dalam sembahyang, dia lupa kata dia dalam sembahyang. Au jahilat tahrimi, ataupun jahil pengharamannya. Ni kembali pada syarat tadi, al-ilmu bit tahrimi. Sebab tu dia tak sebutkan qid yang 4 tadi, cuma kita pasang siap-siap 4 qid tu, barulah kita nampak huraian dia. Barulah boleh kita susun huraian dia dengan betul. Yang tak sebut kat sini ialah syarat yang qid yang keempat yang kita sebut tadi, iaitu kalam tersebut daripada jenis percakapan manusia. Tak sebut, tak bincangkan kat sini. Dalam kitab-kitab lain dia bincangkan bunyi kera ke, bunyi himar ke, bunyi kuda ke, bunyi apalah, bunyi binatang yang bukan boleh ditulis ataupun bukan yang boleh dieja. Tak ada huruf nak susun bunyi tersebut. Tak ada huruf nak susun bunyi tersebut, maka dia tak masuk dalam perkara yang membatalkan solat. Adapun 3 qid yang sebelum tu maka disebutkan kat sini. Maka kalau sabaqa lisan, tidak sengaja, tak batal. Ataupun lupa dirinya dalam sembahyang, tak batal. Ataupun dia tak tahu benda tu tak boleh buat, haram, tentang jahil tentang keharamannya. Jahil tentang keharaman ni dia jahil tentang keharaman dalam bab ni, dalam syarat ni, bermakna dia jahil tentang benda yang dia sebut tu tak boleh sebut dalam solat, membawa kepada batal sembahyang. Dia tahu, walaupun dia tahu kata bercakap dalam sembahyang tu diharamkan, walaupun dia tahu kata bercakap dalam sembahyang tu membatalkan solat, cuma dia tak tahu benda yang dia sebut tu membatalkan, pun sah, pun dah diterima sebagai uzur yang tidak yang menyebabkan tidak batalnya solat. Jadi al-jahilat tahrim tu kita boleh kaitkan dengan aima ata bihi fi salah. Dia jahil tentang keharaman benda yang dia lakukan dalam sembahyang tersebut. Maksudnya dia tak tahu kalimah yang dia sebut tu ataupun bunyi yang keluar daripada mulut dia tu membatalkan solat, walaupun dia tahu secara umumnya bercakap dalam sembahyang ini membatalkan solat. Itu bercakap dalam solat ni antara benda yang dinasahkan hukum lah. Pada awal Islam tu boleh bercakap lah sembahyang. Sebab tu ada sahabat mai bagi salam kat Nabi, Nabi tengah sembahyang, Nabi jawab salam dan sebagainya lah. Dan memang dalam sembahyang jemaah pun ada disebutkan dalam hadis-hadis, ada sahabat hak bersembang di belakang. Kemudian sampai ke satu masa tidak lagi dibenarkan untuk bercakap dalam sembahyang. Maka datang hadis yang menyebutkan bahawasanya tawaf itu menempati tempat solat. Cuma yang membezakan antara tawaf dengan solat, tawaf dibenarkan bercakap dalamnya, sembahyang tidak dibenarkan bercakap dalam dia. Pada awal Islam tu, bercakap dalam solat itu bukan perkara yang membatalkan solat. Baik, maka dalam masalah jahil tentang keharaman ni, bermakna dia jahil benda yang dia buat ataupun benda yang disebut tersebut membatalkan, walaupun dia tahu secara umumnya bercakap dalam sembahyang itu diharamkan ataupun akan menyebabkan batal solat. Itu pun masih lagi uzur yang diterima. Maka berdasarkan kepada uzur ini, ulama mengatakan sebahagian orang awam yang tidak mengetahui permasalahan ini secara tafsil, maka sembahyang mereka dianggap sah. Dia mengaji takbih ataupun dia mengaji tahlul bab ni, dia tahu kata bercakap dalam sembahyang tu membatalkan, tapi dia tak tahu detail. Orang hak mengajak dia tak mengajak detail, ataupun dia mengaji tak detail bab ni, lalu dia lakukan perkara ataupun dia sebut perkataan yang sepatutnya membatalkan sembahyang tapi tidak batal di sisi dia. Macam tu juga dengan berdehem dan sebagainya lah. Berdehem, mubaligh, orang yang mengangkat suara, makmum yang mengangkatkan suara, memberitahu tentang makmum yang di belakangnya tentang pergerakan imam dan sebagainya. Kadang-kadang dia tak tahu kata kena niat, kena qasad zikir. Tak boleh qasad mengangkat suara tersebut dengan hanya untuk memberitahu sahaja. Dia angkat suara tu pasal nak bagi tahulah, pasal nak maklumkan kepada jemaah yang belakang yang tak dengar suara imam. Maka mengangkat suara tersebut disyaratkan dengan qasad zikir ataupun zikir dan i'lam. Kena qasad zikir dan memberitahu.
Tak, dia tak ada memang niat nak habaq ke orang belakang lah. Dia tak tahu kata benda tu membatalkan, maka dia uzurkan bagi diri dia. Sebab dia tak tahu benda yang dia buat tersebut membatalkan solat, walaupun dia tahu secara umum bercakap dalam sembahyang membatalkan solat. Itu antara masalah-masalah yang dibincangkan oleh ulama. Sama juga dengan orang yang menolong imam yang sangkut bacaannya. Imam sangkut bacaan, baca tak lepas, lupa ayat dan sebagainya. Dia pun istilah dia fatah lah, membukakan bacaan imam, tolong pelepah bacaan imam. Mesti juga dengan syarat niat zikir. Imam duk cari ayat, lepas tu tak jumpa, maka dia tolong pelepah imam sambung ayat tersebut, mesti dengan niat zikir. Sekiranya dengan hanya niat untuk fatah saja, untuk melepaskan bacaan imam saja, batal sembahyang dia. Batal sembahyang sebab dia mengangkatkan suara. Dia membatalkan solat. Tapi masalah ni macam tu lah. Kalau kata dia tak tahu kata benda tu haram, benda tu membatalkan solat, maka diterima uzur dia. Cumanya diterima uzur tersebut wa huwa qaribu ahdin bil Islam. Ni gambaran jahil. Pasal apa mai jahil tersebut? Wa huwa qaribu ahdin bil Islam, sedangkan ia orang yang jahil tersebut qaribu ahdin, hampir masanya bil Islam. Bahasa mudah kita muallah lah, dia baru masuk Islam. Au nasha'a bi badiyatin, ataupun hidup ia, tinggal ia bibadiyatin, dengan satu kampung, ba'idatin 'anil ulama, yang jauh daripada ulama, yang jauh daripada orang yang mengetahui masalah ini. Bukan ulama ni dengan masuk ulama besar apa tak, maksudnya orang yang mengetahui masalah ni, orang yang boleh menghuraikan dan orang yang boleh menceritakan tentang hukum dalam permasalahan ni. Dia jauh, tempat dia tak ada orang yang boleh sampai tara tu, ataupun ada di satu tempat yang dia tak mampu nak pergi, tak cukup belanja, tak boleh tinggal kampung dan sebagainya, maka dibenarkan. Ni dua alasan jahil yang diterima lah. Lain daripada dua alasan jahil ni tidak diterima dalam agama, dalam bab hukum. Dia wa imma dia baru masuk Islam, tak ada mengaji habis lagi, tak ada mengaji bagi halus lagi. Wa imma dia berada pada kawasan yang jauh daripada ulama, jauh daripada orang yang boleh mengajarkan dan menceritakan hukum hakam yang berkaitan dengan masalah ni. Maka tu dibenarkan, maksudnya diuzurkan dan tidak membatalkan solat. Ataupun hasala bi ghalabatin, au hasala bi ghalabati dhahikin au ghairihi, ataupun berlakulah ghalabati dhahikin, berlakulah ghalabati dhahikin ni ketawa yang tak tertahan. Ghalabah tu tak tertahan lah, maksudnya menang. Asal makna kalau tengah ghalabah ni menang lah, menang ketawa tu daripada penguasaan diri dia. Dia tak mampu mengawal ketawanya. Itulah kalau kita letak maknanya, dia tak mampu mengawal ketawanya. Ghalabah sendiri dengan makna adamul qudrah ala daf'i, tak mampu untuk menahan. Memang nak ketawa sungguh-sungguh, ada benda yang menyebabkan dia nak gelak betul-betul, prosah tahan lah, tapi masih lagi keluar bunyi ketawa, maka dimaafkan. Sebaliknya kalau dia mampu menahan diri dia untuk ketawa dan dia ketawa, maka batal solat dia. Au ghairihi, ataupun selainnya, selain daripada ketawa tadi dah, teriak dan sebagainya. Teriak tak ada masalah, bunyi teriak tu mengalirkan air mata tak ada masalah, bunyi teriak tu prosah dah tahan, gagah tak mau keluar suara, keluar juga suara teriak, batal. Tak batal. Tapi kalau dia tak ada pun sebarang usaha untuk menahan dirinya sekuasa yang mampu daripada mengeluarkan bunyi ketawa, bunyi menangis, bunyi mengerang dan sebagainya, dia mampu tahan tapi dia tak tahan semampunya, maka batal solat dia. Tak ada uzur di situ. Yang diuzurkan kat sini bila mana ghalabah, berlaku keadaan dia tak mampu mengawal lagi, dia tidak lagi mampu mengawal ataupun kontrol suara daripada ketawa ataupun teriak ataupun mengerang dan sebagainya keluar daripada diri dia. Jadi bila berlaku ataupun hasil ghalabah tersebut, maka diuzurkan bagi dia.
Adapun hadis-hadis yang menyebutkan Nabi ketawa dalam solat dan sebagainya, hadis tersebut dengan makna Nabi senyum sampai menampakkan gigi, bukan Nabi gelak dalam sembahyang. Walaupun ada hadis-hadis yang menyebutkan Nabi ketawa dalam sembahyang. Ketawa itu dengan maksud senyum sak, senyum sehingga menampakkan gigi, bukan ketawa sampai membunyikan suara. Boleh tengok dalam syarah-syarah Syama'il tentang perbahasan ataupun huraian makna hadis-hadis yang sebegitu. Baik, itu yang dimaafkan, apa nama, ternafinya kait-kait yang kita sebutkan tadi, ataupun berlaku ghalabah sehingga menyebabkan tak keluar suaranya tanpa dia dapat kawal, maka tak batal solat. Wala yu'dharu fil kathiri, dan tidak dimaafkan, tidak diberi uzur fil kathiri, pada banyak kalam lah, lawan bagi yasir tadi. Tadi dimaafkan pada yasirul kalam, dimaafkan pada kalam yang sedikit, kurang daripada 6 kalimat tadi ni. Adapun jika banyak lebih daripada 6 kalimat tersebut, bagi inilah tak dimaafkan bihadhil a'dzari, dengan ini uzur ni. Maka segala uzur ni untuk kalam yasir sahaja, kalam yang sedikit. Sekiranya kalam tu banyak, lebih daripada 6 kalimat urfiyah, maka dia tidak masuk dalam kategori uzur yang diterima pada syarak, membatalkan solat. Membatalkan solat, apa nama, digatai rengkung dan sebagainya, nak batuk, sama lah. Maka dia wajib tahan semampunya batuk tersebut. Sekiranya kalau dia tak tahan, menyebabkan bunyi batuk yang boleh mengeluarkan 2 huruf yang memberi faham, yang 2 huruf ataupun 1 huruf yang memberi faham dan sebagainya. Kena tahan semampunya. Tak tahan sangat dah, terbit batuk, dimaafkan. Tapi kalau dia masih boleh tahan, tak, dia tak tahan pun, batuk macam biasa, macam mana dia di luar sembahyang, macam itulah dia batuk dalam sembahyang. Tak ada tahan, tak ada apa, bahkan lagi kuat lagi batuk dia. Maka benda tersebut tak dijadikan sebagai uzur yang diterima. Ataupun batuk tersebut banyak, maka tidak lagi masuk dalam uzur yang diterima, dia membatalkan solat. Wa yu'dharu, dan dimaafkan juga, diuzurkan juga, tak batal solat, fit tanahnuhi, pada berdehem, li ta'adzuril qira'atil wajibati, kerana ta'adzur, kerana ada uzur, al qira'atil wajibah, bagi bacaan yang wajib. Dia untuk membetulkan makhraj dia, ataupun untuk membetulkan suaranya untuk bacaan yang wajib sahaja, untuk bacaan yang wajib sahaja, maka dimaafkan. Kalau tak betul, tak berdehem, tak betulkan rongkong dia, tak betulkan dia punya salur suara dia, menyebabkan makhraj huruf Fatihah contohnya tak dapat ditunaikan dengan sempurna, maka dia berdehem, maka berdehem tersebut dibenarkan, maka keluar dengan kata qiraah wajibah itu sekiranya qiraah tersebut qiraah yang mandubah, bacaan yang disunatkan, bacaan surah, bacaan tasbih, bacaan tahiyat awal dan sebagainya, takbir intiqalat dan sebagainya, maka tidak boleh berdehem dengan tujuan untuk perkara tersebut. Berdehem pada perkara tersebut sekiranya menghasilkan kalimat sehingga menghasilkan perkataan, maka dia membatalkan solat. Masuk juga pada kata selain daripada qiraah yang wajibah ni juga termasuk juga ialah mengkuatkan bacaan yang wajibah pun sunat. Dia kena beza antara qiraah wajibah dengan al-jahru bil qiraah. Bacaan yang wajib maksudnya bacaan rukun dalam sembahyang. Adapun mengkuatkan suara dengan bacaan, maka dia benda yang sunat. Fatihah wajib, menjaharkan Fatihah itu sunat. Maka boleh berdehem untuk membetulkan bacaan Fatihah, tapi tak boleh berdehem untuk mengkuatkan bacaan Fatihah. Kalau tak berdehem, tak keluar suara yang boleh dengar ke makmum, dia masih tak boleh berdehem, sebab dia tak masuk dalam wajibah. Beza itu, dia kena beza tu. Sebab sini yang diuzurkan berdehem hanya untuk qiraah wajibah. Adapun menjaharkan, mengkuatkan suara untuk membaca Fatihah contohnya, maka dia sunat, dia bukan wajib, maka tak boleh berdehem dengan tujuan tu. Dia tak boleh berdehem dengan tujuan tu.
Ni berlaku atas qaul yang asah lah, berlaku atas qaul yang asah sebab dia sunat. Adapun muqabil bagi asah, maka mengatakan boleh berdehem untuk mengkuatkan suara. Boleh pakai lah, boleh pakai. Sebab mengkuatkan bacaan Fatihah itu ialah syiar dalam solat. Syiar dalam solat. Adapun mengkuatkan bacaan surah maka tak diterima. Dia bahas itu je. Boleh tengok dalam Fathul Alam bagi Al-Allamah Al-Jurdani rahimahullah. Qaul yang asah mengatakan berdehem untuk mengkuatkan bacaan Fatihah. Qaul yang asah mengatakan tidak dibenarkan. Batal lah bila sebut tu tak dibenarkan, batal sembahyang. Sebab dia berdehem dengan tujuan untuk meninggi mengkuatkan suara ketika membaca Fatihah. Muqabil bagi asah mengatakan boleh berdehem dengan tujuan untuk mengkuatkan suara untuk membaca Fatihah. Sebab membaca Fatihah dalam solat ialah syiar bagi solat. Adapun mengkuatkan bacaan ataupun berdehem dengan tujuan untuk mengkuatkan bacaan surah maka dia tak dibenarkan. Beza itu. Sebab bacaan surah memang sunat dah. Memang sunat dah. Berdehem untuk bacaan surah pun tidak dibenarkan, apatah lagi berdehem untuk mengkuatkan bacaan surah pun tidak dibenarkan juga. Dia membatalkan. Dia tidak masuk dalam uzur yang diterima. Dia tidak masuk dalam uzur yang diterima. Habis. Falau nataqa binazmil Qur'ani. Ni masuk dalam perbincangan ataupun sebutan pada awal kelas tadi ni, awal bacaan kita tadi ni, iaitu yang dikatakan meninggalkan berkata-kata, meninggalkan bercakap, iaitu selain Quran dan zikir dan doa. Nak bincang tu. Maksudnya kalau dia bercakap tu dengan Al-Quran maka tak membatalkan solat. Dia bercakap dengan zikir tidak membatalkan solat. Dia bercakap dengan doa tidak membatalkan solat. Cuma dia ada syarat-syarat dia. Falau nataqa binazmil Quran, maka jika bertutur ia, bercakap ia binazmil Quran, dengan susunan Al-Quran, dia gunakan ayat Quran sebagai medium ataupun perantaraan wasitah untuk dia bercakap. Biasanya orang guna contoh dengan ni lah, nak suruh ambil apa-apa, orang tanya boleh ambil ke tak ni, dia guna ya Yahya khuzil kitab. Wahai Yahya, nazam Quran lah tu, ayat Quran dan mengikut nazam yang sebenar. Ataupun orang minta izin nak masuk ke dalam rumah dan bilik dan sebagainya, disebut udkhuluha bisalamin aminin, maka tu nataqa binazmil Quran. Maka kalau dia bercakap dengan susunan Quran, memang baca Quran lah, biqasdi tafhimi, dengan tujuan untuk memberi faham kepada orang tersebut. Memberi faham, ada tujuan lain, bukan dengan tujuan untuk membaca Quran. Bukan biqasdil qiraah, bukan dengan tujuan membaca Al-Quran, tapi dengan tujuan tafhim, tujuan memahamkan orang lain, tujuan menyampaikan kefahaman kepada orang. Macam tadilah orang nak minta masuk dalam rumah, digunakan ayat udkhuluha bisalamin aminin. Ayat tersebut maksudnya masuklah dengan salam, masuklah dengan keselamatan lagi keamanan. Jadi orang yang faham ayat yang dia baca tersebut, orang dapatlah signal ataupun isyarat daripada dia, maksudnya diizinkan masuk. Memang dia sebut ayat tersebut dengan tujuan untuk bagi faham orang tu lah, bukan dengan qasad qiraah, bukan dengan tujuan membaca Quran, bukan dengan sebutan membaca Al-Quran. Au atlaqa, ataupun dia itlaq, maksudnya tak niat apa-apa, niat qiraah pun tidak, qasad qiraah pun tidak, qasad tafhim pun tidak. Niat qiraah pun tidak, qasad tafhim pun tidak. Kalau lagu tu batalat salatuhu, batal sembahyang dia, walaupun dia gunakan nazam Quran. Maksudnya kalau dia bertutur dengan Quran dalam sembahyang dia dengan qasad qiraah tidak membatalkan, ataupun qiraah serta tafhim. Qasad dia, tujuannya membaca tersebut untuk membaca ayat Quran dalam masa yang sama untuk memberi kefahaman kepada orang, untuk memberikan isyarat kepada sesuatu perkara, maka tak membatalkan. Tak membatalkan. Adapun dengan semata-mata qasad tafhim, memberi kefahaman ke atas sesuatu benda, ataupun tak berniatkan apa-apa, semata-mata mengkuatkan suara, walaupun orang tu ambil faham daripada benda yang dia kata, tak, bukan dengan niat qiraah dan sebagainya, walaupun dengan nazam Al-Quran, membatalkan solat, membatalkan solat.
Sini jugalah yang dibincangkan tentang fatah tadi ni. Membuka bacaan imam tadi ni. Dia baca Quran lah. Memang dia baca Quran. Imam sangkut satu ayat. Kan? Wala antum abiduna ma'bud, wala antum abiduna ma'bud, wala ana abidum ma'abattum. Tu pusing tu. Wala ana abidum ma'abattum, wala antum abiduna ma'bud, wala ana abidum ma'abattum, wala antum abiduna ma'bud. Dia nak cari lakum dinukum waliyadin, tak jumpa. Tu imam cari tak jumpa. Maka bila cari tak jumpa tu, selagi mana tu imam duk ulang tu, tak disunatkan untuk makmum fatah, membantu imam, tak sunat. Harus saja pada ketika tu. Bila imam berhenti dah, give up, pusing, give up, berhenti. Ketika berhenti tu sunat makmum membuka bacaan imam. Sunat makmum membantu melepaskan sekatan pada bacaan imam tersebut. Maka untuk melepaskan sekatan tersebut, makmum kena baca Quran lah, kena sambunglah ayat tu. Makmum kena sebutlah lakum dinukum waliyadin tu. Kalau sekiranya disebutkan dengan hanya semata-mata untuk fatah imam, untuk membuka bacaan imam, batal sembahyang. Dikena niat qiraah ataupun dengan niat qiraah serta fatah, walaupun dengan susunan Al-Quran. Ini antara masalah yang dibincangkan pada sini. Wala tabtulu bizzikri wad du'a, dan tak batal juga solat bizzikri, dengan zikir, tak batal. Sebutan ataupun bertutur dengan zikir dalam Quran. Zikir apa pula, selagi mana dia dalam bentuk zikir yang sebenar lah. Wad du'a, dan doa, cuma doa ini bila khitabin, doa tanpa khitab, tanpa ditujukan kepada siapa-siapa. Bila khitabin ni kita kena takdir sikit, bila khitabin li ghairillah wa ghairir rasul, bi ghairillah wa ghairir rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam doa tersebut ada khitab, ada engkau, khitab tu engkau lah, kita hadap tuju cakapan kepada sesiapa. Kalau engkau tu ataupun kamu tu dikembalikan kepada Allah, maka tak apa. Kalau kamu ataupun engkau tu kembali kepada Nabi, maka tak apa. Contoh macam selawat Allahumma salli alaika, sallallahu alaika, gitulah. Kita dalam tasyahud kita pun kita ada assalamu alaika, doa lah tu. Maka khitab kepada Allah, khitab ke atas Allah dan khitab ke atas Nabi tak apa. Khitab ke atas selain daripada Allah dan Nabi membatalkan solat. Sekiranya doa tersebut tak ada khitab, yang ada cuma meminta kepada Allah sajalah, ataupun khitab dalam ayat tersebut cuma ditujukan kepada Nabi, maka dimaafkan dan tidak membatalkan solat. Dan tak batal juga wala bitalaffuzi biqurbatin, dan tidak batal juga talaffuz, berlafaz biqurbatin, dengan sesuatu qurbah, dengan sesuatu ibadah. Berlafaz dengan satu ibadah, contohnya kal itqi wan nadhri, seperti mana itiq membebaskan hamba, wan nadhri dan bernazar. Membebaskan hamba dan bernazar, itu contohnya lah. Antaranya lagi sedekah, bertutur dengan sedekah, melafazkan sedekah, ataupun wasiat dan sebagainya lah. Lafaz-lafaz ibadah, lafaz-lafaz ibadah yang dibenarkan. Dalam sembahyang tu tiba-tiba ya lillahi alayya, wajib, bagian wajib atas diriku kerana Allah. Kalau luluh periksa ni, contohnya luluh periksa ke, berjaya dalam sesuatu urusan ke, aku nak puasa 3 hari contohnya, dan dituturkan dalam solat, tak membatalkan, sebab talaffuz biqurbah, bertutur dengan ibadah, bertuturkan lafaz ibadah, ataupun dia merdekakan hamba ni kalau masalah ada hamba lah, ataupun dengan sedekah. Aku sedekah sini sama ada sedekah yang wajibah ataupun sedekah yang mandubah lah, sama sedekah yang wajib ataupun sedekah yang sunat. Sedekah yang wajib, zakat dan sebagainya, sedekah yang sunat, sedekah yang macam yang kita maklum, maka diterima dan tidak membatalkan solat.
Sebab dia masuk dalam kalam yang berbentuk pahala, kalam yang menghasilkan pahala. Dia masuk dalam zikir. Dia masuk dalam zikir. Dia masuk dalam doa, bukan masuk dalam zikir, dia masuk dalam doa. Sebab berlafaz dengan ibadah itu masuk dalam kategori munajat kepada Allah. Berzikir berlafaz dengan ibadah itu masuk dalam kategori munajat kepada Allah. Munajat kepada Allah masuk dalam kategori doa. Tak batal juga wala bisukuti tawili bila uzrin, dan tidak batal juga bisukuti tawil, dengan diam yang lama, bila uzrin, tanpa uzur. Diam yang lama tanpa uzur. Tapi diam yang lama tanpa uzur ni kita kena kait dengan pada rukun yang panjang. Pada rukun yang panjang, pada selain daripada rukun pendek. Lagi tak sebut betul lah, min ghairi ruknin qasirin. Bahasa mudah kita, pada rukun yang panjang lah. Kalau rukun tu pendek, panjang diam tersebut menyebabkan lamanya dia berada pada rukun pendek tersebut, membatalkan lah, sebab memanjangkan rukun yang pendek. Tak, ni pada rukun yang panjang. Pada rukun yang panjang, contohnya pada pada duduk, dia pada sujud contohnya lama, ataupun pada berdiri qiyam, rukun yang panjang lah. Ketika berdiri tu lama senyap, walaupun tanpa uzur, tanpa apa-apa. Habis Fatihah sebelum masuk surah contohnya, ataupun habis surah sebelum daripada nak rukuk contoh, tiba-tiba dia meralit, fikiran dia melayang entah ke mana, senyap lama, batal dah mayang? Tak batal, sebab rukun yang panjang. Ataupun ketika duduk tahiyat akhir dan sebagainya, sebelum bagi salam tu meralit, tiba-tiba teringat memori lama ke apa ke, ada plan yang dia di tengah duk fikir, plan dalam kepala tersebut menyebabkan dia diam lama, tak bagi salam sampai satu masa lah, sampai tempoh yang panjang, tak membatalkan solat, sebab dia berada pada rukun yang panjang. Adapun sekiranya dia berada pada rukun yang pendek, contohnya duduk di antara dua sujud, contohnya pada ketika i'tidal, maka diam tersebut tidak membatalkan, tapi diam yang panjang menyebabkan dia masuk dalam perkara yang dinamakan sebagai memanjangkan rukun yang pendek. Maka dia batal dengan sebab tu, dia batal dengan sebab memanjangkan rukun yang pendek, bukan batal dengan sebab diam tu. Dia batal dengan sebab memanjangkan rukun yang pendek. Jadi kena tafsir kat situ. Sukutut tawil fi ruknin fi ghairi ruknin qasirin, diam yang lama pada selain rukun yang pendek, ataupun kita boleh ringkaskan cakap fi ruknin tawilin, diam yang lama pada rukun yang panjang, tak batal bila uzrin, sekalipun tanpa uzur. Sekalipun, kalau dengan uzur tak ada masalah lagi lah, tanpa uzur pun tidak ada masalah. Ataupun dia lena lah semayang lah, boleh juga lah. Duduk tahiyat akhir, duduk yang tetap papan punggung, ikut syarat duduk yang tak membatalkan wuduk lah. Lena, terlena lama, orang bagi salam sudah mana halak lah, dia tak batal tak? Tak batal. Sebab lena yang panjang tersebut tidak membatalkan wuduk dia, tidak membatalkan wuduk dia, dan tak membatalkan solat dia lah. Kalau dia lena dalam keadaan berdiri dan sebagainya, membatalkan lah. Sebab lena dalam keadaan berdiri membatalkan wuduk. Bila membatalkan wuduk, otomatik membatalkan solat. Ni tak, ni kita taswir masalah, kita buat gambaran masalah. Dia lena dalam keadaan duduk yang tetap papan punggung pun sah. Duduk yang tetap papan punggung, lena, pejam, hilang pi. Itu. Maka tak batal. Tak batal. Selesai. Ni secara ringkasnya perbincangan tentang syarat yang ke-10, iaitu tidak berkata-kata dalam sembahyang selain daripada Al-Quran, zikir dan doa. Maka tu huraian secara kesimpulannya, secara kalau kita buat ringkasannya, batal sembahyang dengan sebab kalam yang banyak mutlaqan. Batal sembahyang dengan sebab kalam yang banyak mutlaqan. Ini nak mudah kita ingat je. Sama ada sengaja ke, lupa ke, tahu ke, tak tahu ke, dan sebagainya. Semata-mata kalam yang banyak, maksudnya lebih daripada 6 kalimat urfiyah, membatalkan solat walau apa alasan sekalipun. Adapun kalam yang sedikit, kurang daripada 6 kalimat urfiyah tu, kurang daripada 6 kalimat urfiyah tersebut,
sekiranya sedikit tapi dengan sengaja dan tahu tentang keharamannya pun membatalkan solat. Bila mana dia sengaja dan bila mana dia tahu tentang keharaman perbuatan yang dia lakukan itu, iaitu kalam yang sedikit tu, tapi dia masih lagi buat, maka batal walaupun kalam yang sedikit. Adapun kalam yang sedikit dengan uzur tadi, lupa ke, apa nama, ghalid ke, apa nama, jahil tentang keharamannya ke, maka tak membatalkan sekiranya kalam yang sedikit. Jadi kita boleh buat apa nama, 2 poin lah. Satu kalam yang banyak, satu kalam yang sikit. Kalam yang banyak batal mutlaqan, buat apa nama, atas apa huraian sekalipun batal. Kalam yang sedikit tafsil, sekiranya sedikit tersebut dengan sengaja lagi tahu haram, batal. Sekiranya sedikit tu dengan uzur, dan dia tak sengaja ke, tak tahu kata haram ke, lupa kata dalam sembahyang ke apa ke, maka dia tidak membatalkan. Tu tafsil dalam kalam yang sedikit. Adapun kalam yang banyak membatalkan mutlaqan. Atas apa alasan dia bagi sekalipun membatalkan, sebab kalam yang banyak tidak munasabah dan tidak layak dengan sembahyang. Tidak layak dan tidak munasabah dengan sembahyang. Baik, selesai. Ini masuk sikit masalah apa nama, menegur dan sebagainya dalam sembahyang. Wa yusannu liman nabahu syai'un fi salatihi, dan disunatkan bagi mereka yang nabahu syai'un, yang mengingatkan ataupun yang teringat akan sesuatu, yang teringat oleh sesuatu, fi salatihi, dalam sembahyangnya. Sama ada dia mengingatkan bacaan imam dan sebagainya lah, ataupun ditengok orang yang mungkin berlaku mudarat ke atas diri orang tersebut, kalau kata dia tak tolong peringat, nak menyelamatkan keselamatan diri orang dan sebagainya, budak nak jatuh daripada tebing longkang ke apa ke, macam-macam lah. Sama ada benda itu berlaku dalam sembahyang ataupun di luar sembahyang dia lah. Dia dalam sembahyang lah. Sama ada imam lupa rakaat dan sebagainya, imam lupa rakaat ke, duduk pada tempat yang tak sepatutnya duduk ke, tu sama-sama dalam sembahyang. Ataupun di luar sembahyang, syai'un tersebut syai'un kharijas salah, di luar sembahyang. Dia tengok ada orang yang apa nama, nak lintas jalan dalam keadaan yang bahaya ke, ataupun ada anak-anak yang duk main dalam keadaan bahaya dan sebagainya. Jadi syai'un tersebut sama ada dakhilas salah ataupun kharijas salah. Tapi dia nak tambih, maka disunatkan bagi dia an yusabbihallaha ta'ala in kana rajulan, bahawa bertasbih ia akan Allah Ta'ala dengan kata subhanallah lah, in kana rajulan, sekiranya dia laki-laki, sekiranya dia laki-laki. Tapi dengan qaid yang tadilah, sama ada dengan qasad zikir semata ataupun dengan qasad zikir dan tambih. Kalau dia qasad tambih saja, batal solat dia. Kalau dia atlaqah, dia tidak mengqasadkan apa-apa, pun batal solat dia. Disunatkan ni dengan niat, dengan qasad tasbih, dengan qasad zikir dan tambih, ataupun qasad tasbih saja, qasad zikir saja, pun tak apa dah. Yang tak bolehnya semata-mata qasad tambih ataupun tidak mengqasadkan apa-apa, maka dia membatalkan solat. Itu kalau laki-laki. Wa tusaffiqal mar'atu, dan menepuk oleh orang perempuan, bidarbi kaffin ala zahri ukhra, dengan memukul, dengan menepuk telapak tangan, ai batini kaffin, batin telapak tangan, ala zahri ukhra, di atas belakang tangan yang satu lagi. Zahri kaffin ukhra, atas telapak tangan, atas belakang, sama ada tangan kanan atas tangan kiri ataupun tangan kiri atas tangan kanan lah. Dua kaifiat, tangan kanan atau tangan kiri atau tangan kanan, sunat. Ataupun belakang dengan belakang. Dan kaifiat yang keempat, batin dengan batin. Cuma batin dengan batin ni makruh di dalam sembahyang dan di luar sembahyang. Dalam sembahyang dan di luar sembahyang. Perbahasan menepuk batin dengan batin di luar sembahyang ni secara amnya dia makruh lah, secara amnya.
Cuma kalau dengan qasad tala'u, qasad bermain dan sebagainya, maka hukum dia haram. Itu perbincangan yang asing pula lah. Cuma kalau dalam sembahyang hukum dia makruh lah, sebab dia qasad tanbih. Cuma kaifiat menepuk batin dengan batin, hukumnya makruh. Adapun 3 kaifiat yang sebelumnya tu tak dimakruhkan lah. Sama ada batin dengan belakang, batin tapak dengan belakang macam ni, kanan atas kiri, ataupun kiri atas kanan, ataupun belakang dengan belakang. Belakang sama, tak kira lah kiri kanan pun, maka dia disunatkan lah. Adapun menepuk batin dengan batin dalam sembahyang, hukum dia makruh. Hukum dia makruh. Dan di luar sembahyang pun hukum dia makruh lah secara amnya. Cumanya tepuk tapak tangan ni bagi orang perempuan kena jagalah. Jangan jadi pergerakan yang lebih daripada 3 kali berturut-turut. Jangan jadi pergerakan yang lebih daripada 3 kali berturut-turut, 3 dan ke atas, dia membawa kepada batal solat. Sebab pergerakan yang lebih daripada 3 kali, pergerakan yang banyak, iaitu 3 kali dan lebih. Ini di sisi Imam Ibn Hajar. Di sisi Imam Ramli tak betul. Memang kena jagalah. Sebab dalam masalah tepuk ni, itu ada orang tanya masalah ni jugalah dalam kelas kita tu ni. Terbalik, laki tepuk, perempuan mengucap tasbih subhanallah. Terbalik lagu tu. Maka hukum dia harus lah. Hukum dia harus. Dia mukhalafah sunnah. Dia menyalahi sunnah. Yang sunnahnya macam yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis. Menegur itu tasbih untuk laki-laki, dan menepuk itu untuk perempuan. Wa tasfiq lil mar'ah ataupun lin nisa telah disebut lagu tu. Jadi kalau dia terbalik, perempuan tapi dia mengucap tasbih untuk menegur, ataupun dia laki tapi dia tepuk untuk tambih tersebut, untuk menegur tersebut, maka hukum dia haruslah. Cuma dia mukhalafah sunnah, dia menyalahi sunnah, hukum dia harus. Maka menegur bagi laki-laki yang disunatkan, menegur dengan tasbih lah. Cuma dengan qaid tadilah, sama ada dia qasad tasbih saja ataupun dia qasad tasbih dan tanbih, tegur. Untuk perempuan kena jaga jangan sampai pergerakannya melebihi pergerakan yang banyak yang membatalkan solat. Kalau sebaliknya pun dengan qaid yang sama. Kalau perempuan tersebut yang bertasbih, hukum dia harus menyalahi sunnah. Cuma kena niat, kena pastikan dengan niat ataupun dengan qasad tanbih dan qiraah ataupun tasbih. Kalau laki-laki itu yang menepuk tangan, dia ambil alih hak orang perempuan, dia yang tepuk tangan, pun dengan qaid yang sama. Dia harus menyalahi sunnah, harus, dan juga kena jaga jangan lebih daripada 2 kali, iaitu 3 kali ke atas. Sebab dia masuk dalam perbuatan yang banyak. Perbuatan yang banyak 3 kali ke atas membatalkan sembahyang, mengikut qaul Imam Ibn Hajar rahimahullah. Adapun di sisi Imam Ramli tak apa, sebab hajat, sekiranya dia diperlukan, maka tak membatalkan solat di sisi Imam Ramli menepuk lebih daripada 3 kali dan berturut-turut, sekiranya berhajat kepada lebih daripada 3 kali. Itu tafsilan yang diberikan oleh Imam Ramli. Adapun Imam Ibn Hajar tak, lebih sama ada berhajat ataupun tidak, dengan syarat berturut-turut dikira sebagai membatalkan solat. Selesai. Asyartul hadi asyarah, syarat yang ke-11, tarkul af'alil kathirah, meninggalkan, ni semua tarku belakang ni, meninggalkan perbuatan yang banyak. Perbuatan yang banyak, meninggalkan perbuatan yang banyak. Banyak kat sini iaitu 3 kali ke atas. Al-kathirah maksudnya akthar minas nain, lebih daripada 2, iaitu 3 ke atas. Dia asalnya dikembali kepada makna uruf. Banyak ni banyak pada uruf, dan ulama meletakkan had uruf tersebut yang dikatakan sekurang-kurang banyak tu 3. Maka kalau 2 ke bawah tak membatalkan solat, 3 dan seterusnya membatalkan solat.
Jadi syarat yang ke-11 meninggalkan perbuatan yang banyak. Kalau kita ikut perbahasan yang ditinggalkan dalam kitab-kitab, banyak ni banyak urfan, pada uruf, dan ulama meletakkan had banyak tersebut, iaitu lebih daripada 2. 1 tak apa, 2 tak apa, 3 dah banyak membatalkan. Jadi dia bukan lebih daripada 3 tak. Bahasa yang sepatutnya digunakan ialah lebih daripada 2, iaitu 3 dan ke atas. Bukan 3 tu tak batal tak, 3 tu membatalkan dah. Sebab 3 tu dah masuk dalam makna banyak, dah sah dikatakan banyak dengan 3. Itu. Maka perbuatan yang disuruh tinggal, yang dijadikan syarat tinggal ini, ialah perbuatan yang bukan jenis perbuatan solat. Jadi af'al min ghairi jinsi af'ali salah lah, dalam kitab sebut begitu. Daripada jenis yang bukan macam solat, perbuatan yang bukan perbuatan dalam sembahyang, perbuatan yang bukan perbuatan dalam sembahyang. Aduh, ini perbincangan dia. Kalau perbuatan tu perbuatan yang macam dalam sembahyang, contohnya rukuk, sujud dan sebagainya, ini sebutnya falau zada ruku'an au ghayruhu min al-arkanil fi'liyati batalat in ta'ammadahu. Maka jika menambah ia musalli, orang yang sembahyang itu, ruku'an, satu rukuk, dia rukuk lebih, rukuk ni, dan juga perbuatan yang lain lah, walaupun dia tak tamakninah pun pada rukuk tersebut, walaupun dia tidak tamakninah pun pada rukuk tersebut. Maksudnya rukuk tu bukan rukuk yang sempurna, tapi perbuatan rukuk lah, perbuatan yang jenis macam perbuatan sembahyang, au ghairahu, ataupun selainnya, sujud dan sebagainya, minal arkanil fi'liyah, daripada segala rukun fi'li dalam solat. Ini perbuatan yang jenis perbuatan sembahyang, batalat in ta'ammadahu, batallah sembahyang, batallah ia solat, in ta'ammadahu, sekiranya dia sengaja, sekiranya dia sengaja. Masuk juga dalam perbuatan yang jenis sembahyang ni, perbuatan yang sejenis dengan perbuatan sembahyang ni, duduk 2 kali, duduk 2 kali. Mana rupa duduk 2 kali? Dia dah duduk, kemudian dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia angkat punggung dia sehingga menyebabkan dahi dia melebihi lutut dia, kemudian dia duduk balik, maka tu masuk dalam duduk yang kedua. Tu perbuatan yang menyerupai perbuatan sembahyang. Macam itu juga dengan sujud. Dia dah letak dahi dia, kemudian dia angkat dan dia letak pula, letak dahi dia, kemudian dia angkat dan dia letak semula, pun masuk dalam perbuatannya menambah rukun, dipanggil menambah sujud, menambah satu rukun perbuatan dengan maksud melakukan perbuatan yang sejenis dengan perbuatan solat dia. Maka batal sekiranya dengan sengaja, batal sekiranya dengan sengaja. Mafhumnya, kalaulah tak sengaja perbuatan tersebut, maka tidak membatalkan. Habis. Ini cerita pasal perbuatan yang menyerupai perbuatan solat. Ini masuk dalam perbuatan yang bukan perbuatan solat. Au fa'ala thalathata af'alin mutawaliyatin, atau melakukan 3 perbuatan mutawaliyah. Mutawaliyah ay mutatabi'ah, yang berturut-turut. 3 perbuatan yang berturut-turut. 3 perbuatan yang berturut-turut ini sama ada dengan satu anggotanya yang thaqilah, satu anggota yang berat, satu anggota yang besar lah kalau kita ni, ataupun dengan beberapa anggota. Himpun setiap satu perbuatan daripada anggota yang berasingan tu 3 kali dan ke atas pun batal juga. Anggota yang berat ni kepala, tangan secara keseluruhan, kaki, telapak tangan masuk dalam anggota yang berat belaka. Maka kalau melakukan perbuatan tersebut 3 kali, sama ada dengan satu anggota ataupun beberapa anggota yang thaqilah, yang berat, maka membatalkan solat. Contohnya dibagi contoh kathalasi khatawatin, seperti 3 langkah, dengan syarat mutawaliyah tadilah, dengan syarat berturut-turut. 3 langkah berturut-turut, 2 tak apa lagi, 1 tak apa lagi, 1 tak apa lagi. Maka pergerakan kaki ni
Angkat dan letak tu dianggap satu perbuatan sekiranya betul-betul lah. Kaki kita angkat dan letak dikira satu perbuatan. Tarik main balik dikira perbuatan yang kedua lah, dikira perbuatan yang lain. Angkat dan letak tu dikira satu perbuatan. Kalau angkat, letak, tarik balik, dua perbuatan. Tak batal lagi. Dia jalan setapak, kemudian setapak lagi, dua perbuatan betul-betul, tak batal lagi. Kalau langkah buat yang seterusnya dengan tidak menyelang di antara satu sama lain, membatalkan. Itu 3 langkah. Sama juga lah, langkah ke tepi untuk merapatkan soft dan sebagainya. Nak pergi ke tepi, kaki dia angkat, letak, kira satu. Angkat, letak kaki kiri dia, dan angkat, letak kaki kanan dia, kira 2. Tak membatalkan lagi. Tak membatalkan lagi. Kalau dia buat berturut-turut lagu tu, membatalkan. Sebab syarat perbuatan yang dikira 3 tersebut ialah 3 yang berturut-turut, mutawaliyah, mutatabi'ah, berturut-turut. Berturut-turut pada uruf. Berturut-turut itu berturut-turut pada uruf, dengan bahawa dinisbahkan semua perbuatan tu pada satu masa. Maksudnya perbuatan yang kedua tu sambungan daripada perbuatan yang kedua. Perbuatan yang kedua tu ialah sambungan daripada perbuatan yang pertama. Sekiranya secara mutafariqah, tidak mutawaliyah, secara berasingan, diangkat satu, letak, kemudian dengan diselang dengan satu tempoh masa yang tidak lagi dikira sebagai perbuatan yang satu, maka diangkat pula buat kali yang kedua pada uruf. Maka setiap satu dikira satu pergerakan yang berasingan, walaupun dia buat banyak kali, walaupun dia berjalan daripada sini ke depan sana, tapi setangkah ataupun 2 tapak berhenti. 2 kali perbuatan berhenti, 2 kali perbuatan berhenti, maka tidak membatalkan solat selagi mana tidak dengan qasad bermain-main. Sini yang membatalkan solat sama dengan qasad bermain-main ataupun tidak ialah 3 perbuatan yang berturut-turut. Langkah kaki sama orang dengan tangan lah. Tangan, sebelah tangan kita ni sekali pi dan patah balik dengan berturut-turut. Kita angkat dan letak, ataupun kita lonjok dan tarik, berturut-turut, dikira satu perbuatan. Tapi kalau kita angkat lama dan kita letak balik, maka dikira sebagai perbuatan yang berasingan. Sama ada macam ni lah, angkat dan letak dikira satu perbuatan, ataupun kita angkat satu perbuatan terpisah dengan perbuatan angkat kita letak balik, kira satu perbuatan yang lain, kira satu perbuatan. Kalau 2 tangan, 2 perbuatan lah, 2 tangan, 2 perbuatan. Sebab tu ada setengah perbahasan yang menyebutkan mengangkat tangan pada tempat yang tak disunatkan. Contohnya macam mengangkat tangan pada bangun daripada rakaat yang pertama nak masuk rakaat yang kedua, ataupun ketiga nak masuk yang keempat, maka tak disunatkan angkat tangan ni. Sebab yang disunatkan angkat tangan ni pada rakaat yang kedua, rakaat tasyahud awal sahaja. Atas qaul yang muktamad lah, qaul muktamad. Maka kalau diangkat 2 tangan ni serta menganggukkan kepala, batal. Sebab 3. Daripada rakaat pertama, habis sujud yang kedua rakaat yang pertama tu, dia nak bangkit ni rakaat kedua lah. Nak bangkit kedua, dia angkat tangan. Takbir intiqalat. Ni dah kira 2 pergerakan. Kemudian dia hangguk kepala dia. Berturut-turut lah semua tu. Membatalkan solat. Membatalkan solat. Atas qaul yang mengatakan angkat tangan pada selain rakaat yang kedua, selain daripada rakaat tasyahud awal, itu tidak disunatkan. Tapi kalau ikut satu qaul yang dinaskan oleh Imam Syafi'i sendiri yang mengatakan sunat juga walaupun pada setiap rakaat mengangkat tangan, maka tak membatalkanlah, sebab dikira sebagai pergerakan solat. Au hakkatin, atau garuan lah, garuan pasal bergerak pimai-pimai tu, fi ghairil jarabi, pada lain tempat gatai. Jarab ni makna dia kudis lah, asal makna dia, maksudnya tempat gatai. Garu dagu dia ke, garu pipi dia ke, garu bau dia ke, ataupun garu tangan dia ke, dia menggunakan tangan lah. Sekurang-kurang yang dikatakan tangan tu, iaitu walaupun dengan menggunakan telapak tangan, jari dan telapak tangan. Kalau jari saja tak, jari saja dia akan sebut tu masuklah anggota yang kecil. Tapi kalau termasuk dengan telapak tangan, gerak tu gerak sekali dengan telapak tangan, macam ni ya, gerak telapak tangan, maka membatalkan sekiranya 3 kali berturut-turut. Sebab dikira masuk dalam perbuatan yang banyak pada tempat selain daripada tempat gatai dia, tempat gatai penyakit lah.
Dia dalam mayang ni gatal macam-macam, dagu pun gatal, pipi pun gatal, kepala pun gatal, hidung itu tak kira. Tak, jarab ni tempat sakit gatal. Contohnya ada kudir ke, contohnya ada parut dan sebagainya yang menyebabkan gatal. Maka tu tak apalah. Tak apa tersebut pun kalau darurah. Kalau memang gatal yang tak tertahan dah. Adapun selain daripada tempat gatal tersebut, dia bukan ada kudir tentu pun, contohnya di dagu dia ke, di pipi dia ke, di dagu dia ke, di garu, contohnya macam ni lah. Pakai satu jari tapi menggerakkan habis semua kali dengan tapak-tapak tangan, maka batal. Sebab lebih daripada 2 kali, 3 kali dan seterusnya. Kalau dia letak tapak tangan dia statik elok, tak bergerak, cuma gerak jari saja, maka tak membatalkan lah. Dia letak elok, garu dengan jari saja, tapak tangan tak bergerak, tak batal. Sebab jari masuk dalam anggota yang khafifah, anggota yang ringan. Tapi tapak tangan masuk dalam makna kata tangan, dia masuk dalam anggota yang thaqil, anggota yang berat, maka batal dengan pergerakan 3 ke atas dan tidak batal dengan pergerakan 2 ke bawah. Itu. Au hakkatin, ataupun garuan-garuan, garu fi ghairil jarabi, pada selain kudis, pada selain tempat gatal. Tempat gatal masuk dalam kata jarab ni, apa nama itulah, bekas gigitan nyamuk pun masuk dalam jarab jugalah. Nyamuk ketit, kemudian lepas pada nyamuk tu terbang pergi, gatal lah, gatal yang bersangatan masuk jugalah, menyebabkan dia tak boleh nak khusyuk dengan gatal tersebut, maka dia boleh garu. Tapi sekadar yang diperlukan sajalah. Masuk juga dengan kata jarab ni setiap perbuatan yang darurah, yang kena buat. Kalau tak buat tu tak sempurna mayang dia. Kalau gatal sikit-sikit boleh tahan tu kena tahan lah, ataupun kena garu. Tapi garuan yang tidak berturut-turut, sekiranya menggunakan anggota yang besar ataupun menggunakan hanya anggota yang kecil, tak ada masalah. Ni cerita pasal 3 kali yang berturut-turut ni. Lagi au wasaba wasbatan fahishatan, atau melompat ia akan satu lompat, wasbah masdar marrah dia panggil, sekali lompat. Melompat ia wasbatan, sekali lompat, fahishah, yang keji, yang buruk. Fahishatan tersebut, sifat tersebut cuma sifat li bayanil waqi', dia bukannya sifat untuk mentaksimkan jenis kategori lompat. Maksudnya bukan situ ada lompat yang tak fahishah dan ada lompat yang fahishah. Tak. Fahishah itu cuma untuk menyatakan keadaan saja. Sebab semua lompatan dalam sembahyang tu semuanya fahishah. Jadi kita tak boleh hurai kata kalau lompat tu lompat yang tidak fahishah, tak buruk, tak keji, tak batal solat. Tak ada. Ulama sebut dengan jelas masalah fahishah ni, masalah fahishah, setiap lompatan dalam solat itu fahishah. Sebab dia menggunakan seluruh anggota badan. Dia menggunakan seluruh anggota badan. Ulama sebut al-wasbah la takunu illa al-fahishah. Al-wasbah la takunu illa fahishatan, gitu. Lompatan itu tidak ada melainkan secara keji dalam sembahyang. Jadi tak boleh kita nak hurai ataupun kita nak tafsirkan masalah ni. Lompatan ada 2, satu lompatan yang keji, satu lompatan yang tak keji. Tak ada tafsiran yang sebegitu. Fahishah ni sifat li bayanil waqi', sifat yang didatangkan untuk menyatakan diri lompatan itu saja, bukan memisahkan antara 2 hukum. Tak, bukan untuk taksim, bukan untuk membuat pecahan. Maka sekali lompatan tersebut menyamai perbuatan yang banyak lah, sebab dia fahishah, dia kelakuan yang tak layak bagi sembahyang, batal walaupun hanya sekali. Wasbah, sekali lompat. Au daraba darbatan, sama lah, ataupun memukul ia dengan tangan. Darbatan, satu kali betul, satu kali pukul. Mufritatan, yang keji, sama lah, yang melampau. Mufrit, pukulan yang melampau, pukulan yang keji. Ni misahlah antara pukulan yang keji dan pukulan yang tak keji. Maka batal juga walaupun hanya sekali. Macam tu juga dengan menggerakkan
seluruh badan ataupun sebahagian besar badan walaupun tanpa menggerakkan kaki pun masuk dalam kategori ni. Di sembahyang dia duduk macam kita duduk putih orang ni lah. Batal walaupun sekali, sebab dia masuk dalam fahish, masuk dalam benda yang keji, perbuatan yang tak layak dalam sembahyang walaupun dia buat hanya sekali. Tahriku kulli badan atau mu'zamil badan, walau min ghairi naqlil qadamain. Dalam kitab sebut tu, dia menggerakkan keseluruhan badan dia ataupun menggerakkan sebahagian besar badan dia walaupun tanpa memindahkan ataupun tanpa mengubah kakinya pun membatalkan walaupun hanya berlaku sekali. Kalau lagu tu batallah sembahyangnya kan? 3 perbuatan yang mutawaliyah, seumpama bergerak 3 langkah ataupun 3 kali garuan pada tempat yang gatal selain daripada gatal yang keterlaluan, ataupun melompat sekali lompat, ataupun memukul dengan pukulan yang melampau, semua tu batallah ia sembahyang, sawaun kana amidan, sama ada ia sengaja, au nasiyan, ataupun dia lupa. Sebab 3 kali berturut-turut. Wala yadurrul fi'lul qalilu, dan tidak mudarat, maksudnya tak batal solat, al-fi'lul qalilu, perbuatan yang sedikit ni mafhum daripada banyaklah, aqal min thalathi harakatin, kurang daripada 3 pergerakan. Satu, makna yang kedua, ataupun al-kathirah ghair mutawaliyah, banyak tapi tidak berturut-turut, pun masuk dalam perbuatan yang sedikit juga. Banyak tapi tak berturut-turut, ataupun kurang daripada 3, 2 dan 1. Dia sah 2 makna tu. Jadi fi'lul qalil boleh taswir dengan 2 keadaan. Boleh kita gambarkan masalah perbuatan yang sedikit itu dengan 2 masalah. Satu, dia bergerak kurang ataupun pergerakannya kurang daripada 3, kita letak 2 lah. Ataupun perbuatan dia banyak tapi tidak mutawaliyah, tidak berturut-turut, pun masuk dalam perbuatan yang sedikit. Tak batal solat, tak memberi mudarat pada solat, dengan syarat bi ghairi qasdil la'bi, bukan dengan tujuan bermain-main. Kalau tujuan bermain-main dengan satu pergerakan ataupun satu perbuatan sekalipun membatalkan solat dengan tujuan bermain-main. Wala harakatun khafifatun, tak batal juga, tak memberi mudarat juga pada sembahyang. Harakat, pergerakan, khafifatun, yang ringan, perbuatan yang dilakukan dengan anggota yang ringan. Anggota yang ringan ni kelopak mata, bibir, mulut, lidah, hidung, jari, masuk juga zakar dan sebagainya, dengan syarat bukan dengan tujuan bermain-main lah. Wa in kathurat, sekalipun banyak perbuatan yang khafifah tu, pergerakan yang ringan tersebut, perbuatan yang hasil daripada anggota yang ringan. Contoh kata harikil asabi'i, seperti mana menggerakkan jemarinya. Gerak jari sini, gerak jari tanpa menggerakkan telapak tangannya. Min ghairi tahrikil kaffi, kena kait lagu tu, min ghairi tahrikil kaffi, tanpa menggerakkan telapak tangannya, jari saja. Satu. Yang keduanya bi ghairi qasdil lu'bi, bukan dengan tujuan bermain-main. Kalau tujuan bermain-main walaupun dengan hanya satu jari, membatalkan solat. Sebab tu ulama sebut, kalaulah dia tasyahud dengan mengangkat jari tengah, batal solat dia. Sebab tak dituntut mengangkat jari selain daripada telunjuk. Kalau telunjuk dia tak ada, tak angkat apa-apa, tak dituntut. Maka mengangkat jari tengah ketika tasyahud itu dianggap bermain-main, batal. Walaupun jari telunjuk tu, jari tengah tu hanyalah anggota yang khafifah, anggota yang ringan. Sebab yang dituntut untuk meluruskan jari hanyalah jari telunjuk sahaja. Sekiranya seseorang itu tidak ada jari telunjuknya dengan bahawa putus ataupun tak ada daripada awal, maka tak dituntut untuk mengangkat jari selain daripada jari itulah. Tak dituntut angkat jari kelingking, tak dituntut angkat jari maneh, tak dituntut angkat jari hantu, tak dituntut juga angkat ibu jari pada tasyahud. Yang dituntut hanyalah jari telunjuk saja. Maka batal solat
Jika mengangkat jari hantu, jari tengah contohnya, sebab masuk dalam talaq, masuk dalam bermain-main dalam solat. Kemudian kata asyartus tsani asyara tarkul akli wasyurbi. Habis masalah. Syarat yang ke-12 meninggalkan makan dan minum. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Panjang juga. Ingatkah habis dah malam ni? Ada soalan? Assalamualaikum Ustaz. Menangis dalam solat yang membatalkan tu secara mutlak atau ada perincian? Menangis dalam solat adakah membatalkan secara mutlak ataupun dengan perincian? Dengan perincian. Menangis dalam solat membatalkan solat dengan perincian. Dia tidak ada masalah pada menangis dengan makna mengeluarkan air mata. Dia yang masalahnya ialah menangis dengan mengeluarkan suara. Suara tangisan itu yang membatalkan sembahyang sekiranya suara tangisan tersebut ialah 2 huruf. Kita boleh suara yang keluar daripada tangisan tersebut ialah berbentuk 2 huruf, ataupun 1 huruf yang dipanjangkan, ataupun 1 huruf yang memberi faham. Satu. Yang keduanya membatalkan sekiranya dia tidak menahan sedaya yang mampu suara tangisan tersebut. Kalaulah dia dah tahan semampunya, habis kemampuan dia tahan suara daripada terbit hasil tangisan tersebut, tak mampu dah terbit juga suara, dimaafkan. Mafhum dia, kalaulah suara yang terbit itu bukan suara manusia, bukan suara yang membentuk kalam manusia, bukan suara yang membentuk kalam manusia. Dia contoh teriak bunyi cengkrik. Bunyi cengkrik kan bukan bunyi manusia. Cengkrik kan bunyi krik. Krik itu siapa dia tulis, siapa dia buat, atau bunyi krik tu cengkrik kan bunyi itu. Bunyi cengkrik. Siapa yang biasa dengar bunyi cengkrik, dia tahulah bunyi cengkrik lagu mana. Krik tu kita yang kata tak bunyi cengkrik contohnya. Dia teriak bunyi nyaring lagu tu. Dan dia bukan kalam manusia. Dia bukan bunyi yang masuk dalam bahasa percakapan manusia. Maka tak membatalkan. Satu. Mafhumnya juga, kalaulah dia dah tahan semampunya, dia dah berusaha sungguh-sungguh untuk menahan suara teriak itu daripada keluar daripada mulutnya, habis tahan dah, keluar juga suara teriak tu, tidak membatalkan. Kalau sedikit, kalau banyak macam yang disebut tadi, membatalkan. Terbit suara sikit-sikit saja hasil daripada teriak tu, sikit-sikit. Jadi teriak dengan makna mengalirkan air mata tak membatalkan solat. Teriak dengan makna menyengguk bau, teresak-resak terangkat bau ni, sekiranya dia tahan dengan semampunya, tak membatalkan solat. Teriak dengan makna mengeluarkan bunyi tangisan, maka ada yang membatalkan solat, ada yang tidak membatalkan solat. Kalau bunyi tersebut bukan bunyi manusia, bunyi tersebut merupakan bunyi selain daripada bahasa percakapan manusia. Kalau teriak teresak-esak tu bunyi percakapan manusia lah tu. Dia memberi faham kepada manusia bahawasanya dia teriak. Kita pun tahu bunyi teriak lagu mana. Tu kira jenis percakapan manusia lah. Bukan manusia bercakap dengan teriak dah. Dia min jinsil kalamil adamiyin, jenis percakapan manusia, dan teriak tu sejenis daripada percakapan manusia. Kalau bunyi lain daripada macam bunyi cengkerik tadi, tak ada masalah lah. Sebab bunyi cengkerik bukan bunyi percakapan manusia. Ini bunyi percakapan manusia, dan suara tersebut keluar dengan keadaan dia tidak mampu untuk menahan suara tu. Dia ghalabah tadi ni, masalah ghalabah alal buka, ghalabah bil buka.
hilang keupayaan dia untuk mengawal suara dia daripada keluar ketika menangis tersebut, maka dimaafkan, tak membatalkan solat sekiranya sikit. Dia ada dua lapis tu, dua lapis. Tak dimaafkan sekiranya sikit. Kalau banyak, membatalkan solat, sama ada dia mampu ataupun tak mampu tahan. Kalau banyak suara esakan dia, tangisan dia yang keluar tu banyak, membatalkan solat. Kalau sedikit, dengan dia tak lagi mampu menahan, tak membatalkan. Kalau sedikit tapi sebenarnya dia mampu menahan suara esakan dia tu, tangisan dia tu, dan dia tak tahan pun, ataupun dia tahan juga tapi tak tahan sungguh-sungguh, dia tahan juga cuma tak tahan sungguh-sungguh, maka membatalkan solat dia. Jadi tafsirnya duduk di situ. Bukan semata-mata menangis dalam sembahyang itu membatalkan solat, tapi menangis dengan secara khusus, dengan qaid tadi, menangis yang mengeluarkan suara daripada jenis percakapan manusia yang tidak ditahan dengan semampunya, lagi pula banyak ataupun sikit batal. Tapi kalau menangis, kalaulah dengan bahasa percakapan manusia sekalipun, tapi dia dah tahan semampunya dan keluar juga suara tangisan tu, lagi pula suara tangisan tu sedikit, maka tidak membatalkan solat. Itu tafsir bagi makna menangis. Walaupun dia menangis tu takut kerana takut azab akhirat dan sebagainya, menangis sebab dengar bacaan surah dan sebagainya, walaupun sebegitu, maka dia membatalkan solat dengan tafsir yang tersebut. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli afdalas salatin ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيد محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. صلى الله وسلم عليه وعلى آله والحمد لله رب العالمين.